A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammad tanhalu bil uqad wa tanfariju bi kurub wa tukhda bil awaiju wa tunallu bi rawaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lu. Inna hazala rizquna malahu minafadin. Inna hazala rizquna malahu minafadin. Inna hazala rizquna malahu minafadin. Alhamdulillah hazamin fadli Rabbi. Alhamdulillah hazamin fadli Rabbi. Alhamdulillah hazamin fadli Rabbi. Alhamdulillah hazamin fadli Rabbi. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dijanjikan untuk bersiaran langsung petang ni ya. Jadi alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya Yung Mazlina James dapat berkeudara untuk bersama sahabat-sahabat syurga yang dimuliakan Allah, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dikasihi seluruh para penduduk langit dan bumi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syurga KB, alhamdulillah ya, lamanya tak jumpa, rasa rindu sangat ya. Okey. So seperti yang dijanjikan ya, seperti yang dijanjikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat yang jangan pernah kita putuskan dari lidah kita ya, zikir yang jangan pernah kita tinggal ya, untuk terus mengalunkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita berhajat, berimpian untuk berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah di akhirat kelak insya-Allah ya. Jadi semoga ujian Allah dengan kehadiran COVID-19 ni memberi kita belajar banyak ya, belajar banyak sangat tentang kehidupan sebenarnya ya. Jadi syukur ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Hari ini bila kita dapat peluang berada di rumah untuk tidak keluar, baru kita belajar menghargai bagaimana nilai sebuah perhubungan ya, perhubungan ya, kita baru nampak nilai sebuah perhubungan tu. Okey, berbalik kepada tajuk yang Yung post dalam Yung punya wall, kaya dunia bahagia akhirat. Wow ya, masya-Allah tabarakallah ya, bunyi menakutkan, kaya dunia bahagia akhirat. Siapa yang tak nak kaya di dunia? Semua orang nak kaya di dunia kan? Siapa yang tak nak bahagia di akhirat? Semua nak bahagia di akhirat ya. Kita tahu kita tak layak dengan syurga Allah, tetapi kita tak mampu berhadapan dengan hukuman Allah, neraka Allah ya. Namun apa jua sebagai hamba Allah ya, kita Allah beri akal, insya-Allah kita jangan pernah berasa putus asa. Kita jangan berhenti berharap sebab kita ada Allah ya, kita ada Allah ya. Jadi banyak ya perkongsian yang kita dengar melalui ahli-ahli agama yang luar biasa setiap malam di wall kita ya. Dan alhamdulillah hazamin fadli Rabbi, alhamdulillah hazamin fadli Rabbi, alhamdulillah hazamin fadli Rabbi. Saya rasa satu rahmah buat saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab saya dapat mengikuti majlis ilmu adik saya, boleh kata setiap malam ya. Even saya dapat, orang kata apa, bukan setakat mengikuti majlis ilmu dia, dapat record setiap perkongsian dia ya, perkongsian dia. Jadi sebenarnya ilmu ni luas ya. Jadi kita ya, walau macam mana kita dah banyak ilmu pun, tetapi
yang kita risau kita gagal sampaikan ilmu tu sebenarnya. Ini yang kita risau. Bukan sebanyak mana ilmu yang kita dapat, tapi yang kita risau ilmu yang Allah hadiah buat kita, tapi kita gagal manfaatkan balik dalam kehidupan kita untuk sama-sama mengajak lebih ramai sahabat-sahabat di luar sana untuk terus menggunakan ilmu platform dunia untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So macam kita ya, macam saya dan tim jemaah saya ya, kami bersyukur kerana Allah pilih kami untuk berada dalam satu platform yang mana kami lebih pegang kepada konsep bisnesku, dakwahku ya. Jadi sebenarnya Allah bagi kita akal, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita tangan, Allah bagi kita hati, Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita segala-galanya. Sebenarnya Allah nak lihat sejauh mana kita guna hadiah daripada Allah tu untuk patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi hari ni ya, tak kisahlah macam mana kita di luar sana ya, macam mana kita yang di luar sana sebenarnya bila kita nak ambil peluang berjaya di dunia, cemerlang di akhirat ni, sebenarnya pilihan dalam tangan kita ya. Allah meluluskan permintaan kita. Ya, macam yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad James ya. Kita minta baik, Allah bagi baik. Kita minta jahat pun Allah bagi jahat. Tetapi pilihan tu dalam tangan kita. Kita ada akal. Ya, jadi kita kena pilih yang terbaik ya, insya-Allah ya. So balik kepada bisnesku, dakwahku. Ya, kenapa saya guna tagline bisnesku, dakwahku? Pertama, kita merebut satu perintah yang diberi, yang Allah beri pada kita, yang Nabi SAW perintahkan pada kita, usaha mencari rezeki. Usaha mencari rezeki seperti yang Yung share dalam wall Yung sebelum ni, satu pesanan, satu peringatan ya, yang disampaikan oleh insan yang luar biasa hebat Allah hantar kepada kita, Habib Ali ya, yang mana bila beliau menekankan tentang rezeki yang dijanjikan dan usaha mencari rezeki, kedua-dua itu adalah perintah. Ini yang kita kata ilmu ilmu yang sedikit tetapi kita menyampaikan ilmu yang sedikit. Hari ini ya, kalau kita nak masuk syurga, adakah kita rasa dengan amalan kita, sujud kita, bacaan Al-Quran kita tu sudah cukup ya? Tetapi kita kena ingat kenapa Allah hantar kita peluang untuk hidup bersilaturahim, kenapa Allah hantar kita peluang untuk usaha mencari rezeki. Semua ini main peranan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nak masuk syurga, peluang beribadah ni luas ya. Kenapa kita tak guna peluang beribadah ni 24 jam? Bila kata peluang beribadah 24 jam ni, kita kena faham maksud dia daripada awal kita celik mata sampai kita pejam mata, berlakunya orang kata proses kita dengan Allah sebenarnya. Kita mengingati Allah dengan ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya. Hari ni bila kita berlakunya stay at home atau lockdown, sebenarnya ini peluang untuk kita build up diri kita. Kita kena kukuhkan diri kita. Kita kena makan, bagi makan dalam jiwa kita, beri makan kepada jiwa kita, makanan-makanan yang dirindui, makanan-makanan yang dahaga sebelum ni. Antaranya apa? Zikrillah. Antaranya apa? Macam mana kita nak khusyuk solat ya. So berbalik kepada kaya dunia, bahagia akhirat. Ya, konsep saya dalam bisnes yang saya bawa mudah ya. Sebab macam kita ya, especially team MXB ya. Team MXB kita ada produk weekend ya. Produk weekend ni asbab. Kita kena ingat asbab ya. So dalam beberapa hari ni saya didatangi dengan banyak mesej sebenarnya. Banyak mesej yang saya dapat, termasuk satu soalan cepu emas semalam ya. Semalam saya dapat satu soalan cepu emas. Ada seorang pembeli, buyer ya, dia nak beli produk MXB. Kenapa Yung sebut produk MXB, Yung tak sebut produk weekend? Sebab di MXB dia ada macam-macam. Dia ada ribbon cream, dia ada weekend ya. Okay, so kita nak relatekan bisnes kita dengan Allah. Macam mana kita nak relatekan bisnes kita dengan Allah sebenarnya? Ya. Macam mana kita nak relatekan bisnes kita dengan Allah? Business is business. Memang business is business. Tetapi bagaimana
perniagaan yang kita bawa ini menjadi asbab kita untuk ke syurga Allah. Kita kena ingat. Jangan dalam kepala otak kita, minta maaf ya, jangan dalam kepala otak kita ni bila buat bisnes duit saja. Sebenarnya betul semua orang nak duit, tapi adakah duit benar-benar membahagiakan kita? Tidak. Duit hanya mengeluarkan kita daripada masalah sahaja, tetapi duit tidak pernah akan membahagiakan kita. Duit ni hanya transaksi saja. Ya, duit bukan segala-galanya, tetapi dalam kehidupan hari ini segala-galanya memerlukan duit. Ya, apa saja semuanya perlukan duit. So duit adalah transaksi. Jadi hari ni nak masuk syurga pun salah satu daripada orang kata apa, kita punya kewajipan menunaikan fardu zakat kan, berzakat. Nak keluar zakat kena kaya, kena ada harta. So that mean kena ada duit. So dekat sini kita kena faham ya konsep. Bila kita sebut bab bisnes ni, jangan dalam kepala kita duit. Kenapa tak kita sebut bisnes, kita kena ini peluang Allah nak ajak aku dekat dengan Allah. Ini peluang. Sebab apa? Sebab banyak sebabnya ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda yang dimuliakan Allah, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para penduduk langit dan bumi, Nur Syahida. Ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doakan Yung ya. Waalaikumsalam buat yang memberi salam ya, sahabat-sahabat Facebook yang sedang menonton ya. Okey. Jadi semoga rahmat Allah terus bersama kalian ya. Jadi konsep kaya dunia bahagia akhirat, kita pilih untuk kaya dunia, kita pilih untuk bahagia akhirat. So bila kita pilih untuk kaya dunia bahagia akhirat, kita kena buktikan, kita kena bertindak seperti apa yang kita nak. Sebab kalau kita just sebut kita nak kaya dunia, kita nak bahagia akhirat, tetapi tindakan kita tak seperti kita serius nak benda tu berlaku, tak payah kita bercita-cita. Tak payah bercita-cita. Kita just jadi pemerhati, senang ya. Jadi bila jadi pemerhati pula, hati kita akan mula sakit. Dia akan jadi sakit. Macam mana dia sakit-sakit? Dia akan bercakap. Dia tengok orang tu tak kena, dia tengok orang tak kena. Sebab itu Ustaz Muhammad Jim sebut apa? Banyakkan zikrillah. Allah, Allah, Allah. Bila kita pandang orang dengan mata, tetapi pandangan kita datang daripada hati, hanya penuh dengan zikrillah, pandangan kita akan bersangka baik saja, insya-Allah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Alhamdulillah hazamin fadli rabbi. Kenapa Yung pilih petang ni untuk live ya? Sebenarnya sebab Yung nak elakkan majlis ilmu malam. Sebab malam banyak majlis ilmu daripada ahli-ahli agama yang Allah pilih untuk kita rebut peluang ilmu di waktu malam. Jadi tak nak miss sebenarnya ya. Jadi sebenarnya banyak sangat ilmu-ilmu yang kita dapat di malam hari. Kita nampak macam ada orang kata boring. Bagi saya boring atau tidak, kita yang pilih sebenarnya. Tetapi apa yang kita rasa sekarang, nilai sebuah perhubungan. Ya, tengok ya. Bila berlakunya lockdown, baru kita value hablum minan nas. Betul tak? Betul tak agak-agak? Bila kita berlaku lockdown, kita baru rasa pentingnya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Sebab bila dah kita tak boleh nak keluar berjumpa, kita dah mula terasa tak ada selesa, kita dah mula rasa seperti hilang keberkatan dalam hidup kita. Sebab itu hablum minallah, hablum minan nas, kedua-dua ni perlu ada. So berbalik cerita tentang bisnesku, dakwahku. So kenapa sunnah untuk berniaga? Ini perintah sebenarnya. Ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita rebut peluang bisnes. Berapa ramai yang orang rebut peluang bisnes dan dia betul-betul nak berniaga kerana Allah. Dan kenapa dia pilih peluang untuk berniaga kerana Allah? Sebab pertama, dia nak kerja dia daripada pagi sampai malam, tidur dia semua mendapat keberkatan ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hazamin fadli rabbi. Saya dah terlibat dengan syarikat ni tahun ke-13 ya. Ramai orang tanya saya ya, seperti biasa orang akan tanya saya, macam mana saya boleh terlibat lama dengan syarikat ni? Saya jawab satu, bukan produk, bukan pendapatan, bukan apa, tapi Allah hantar syarikat ni kepada saya untuk dekat dengan Allah. Itu saja jawapan saya sebenarnya ya. Yang selebih tu wallah alam, tapi Allah tahu niat saya sebenarnya. Alhamdulillah hazamin fadli rabbi ya. So balik kepada soalan cepu mas tadi ya.
Semalam ada satu pembeli, ya, dia bertanyakan satu soalan. Dia kata dia berminat nak beli produk MXB. Dia kata dia berminat nak beli produk MXB. So saya kata yes, boleh, silakan, apa produk nak. So dia pun buat decision nak beli produk lebih daripada RM1,500 Malaysia. Okey. Habis dia buat decision, dia keluar satu pertanyaan pada saya. Dia kata, kalau kata saya beli produk ni, kemudian tindak balas kepada saya tak cantik, bolehkah puan pulangkan duit balik pada saya? Dia tanya pada saya. Dia tanya pada saya. Ya. So bila dia tanya pada saya boleh atau tidak saya pulangkan balik duit, jawapan saya senang. Saya kata tak ada istilah wang dikembalikan. Saya kata sekarang ni pilihan di tangan puan. Puan nak beli atau tidak bukan masalah saya. Masalah saya sekiranya saya gagal menceritakan cara penggunaan, cara penjagaan dan berserah atau kembali balik pada Allah, kerana yang maha menyembuh tu Allah SWT. Sekarang ni puan beli atau tidak itu bukan masalah saya, tapi kalau puan minta untuk wang dikembalikan balik sekiranya tidak berlaku proses rawatan tadi atau tidak berlaku tindak balas yang positif tadi, itu tidak ada dalam senarai hidup saya. Jawapan saya senang. Sebab bab sembuh ni urusan Allah. Ya, kalau saya bersungguh-sungguh pun, saya bersungguh-sungguh selepas puan beli produk ni, saya buat solat hajat, saya baca Yasin, saya doa untuk puan 100%, saya buat everything perfect, tetapi puan tidak menggunakan produk seperti yang disarankan, puan tidak amalkan zikir yang dia sarankan, puan tidak berpatah balik pada Allah, puan tidak yakin pada Allah, produk ni asbab untuk puan sihat dan datang balik kepada Allah, macam mana puan nak sihat? Terkedu dia bila saya bagi jawapan macam tu. Jadi nak tak nak dia terpaksa beli. Ya, saya tak ada konsep nak memaksa beli. Tidak ada istilah memaksa beli. So sahabat-sahabat MXB di luar sana, kita jangan perlu risau. Yang kita nak risau, kita gagal guna platform bisnes ni untuk Allah sebenar-benarnya. Kalau kita setiap perkongsian kita fikir bab duit akan habis. Tetapi kalau perkongsian kita semata-mata kita nak orang sihat dan kembali sujud kepada Allah SWT, kembali munajat yang luar biasa kepada Allah SWT, duit Allah akan hantar luar biasa. Kita tak perlu risau. Ini yang kita sebut kaya dunia bahagia akhirat. Ya. Berapa Allah nak bagi pada kita, jangan kita sibuk. Yang kita sibuk berapa yang kita nak buat kepada Allah sebenarnya. Ini yang penting, ya. Sebab itu hari ni kita pilih platform bisnes. Tak kiralah bisnes apa pun di luar sana sebenarnya. Tak kiralah bisnes apa pun sebenarnya. Hari ni ramai orang buat bisnes, semua orang buat bisnes. Saya percaya ramai sekarang dah mula celik, ramai sekarang dah mula sedar bisnes mendekatkan kita dengan Allah. Ya, especially tim MXB atau tim saya lah, sebab saya tak terlibat dengan bisnes yang lain, ya, jadi saya no comment, ya. Tapi kalau nak minta nasihat, saya akan bagi 1000 kali ganda nasihat yang luar biasa seperti mana yang saya sarankan, ya. Contoh, bila kita mengajak orang sihat tadi, kita akan justify kenapa kita ajak orang sihat, ya. Saya mengajak kalian sihat sebab sihat tu Allah punya. Sihat tu Allah punya. Hari ni Allah bagi kita sihat percuma. Adakah kita bila nak sihat balik kita terpaksa bayar? Malunya kita pada Allah SWT. Ya? Hari ni kita ramai terlepas pandang. Peluang yang Allah bagi mudah. Peluang yang Allah bagi senang, tetapi kita yang menyusahkan. Kita belajarlah macam-macam mana banyak ilmu sekalipun, tetapi kita tak didik hati kita, kita tak jaga diri kita, kita lebih kepada kepentingan diri sendiri, kita tak menjaga kepentingan bersama, sebenarnya rugi. Sebab mati nanti pun kena tanya juga. Apa kita punya sumbangan kepada saudara-saudara di sekeliling kita? Ya, ini kita kena jaga. Ya, hari ini semua orang nak sihat, semua orang nak masuk syurga. Jadi semua orang kena sujud luar biasa. Hari ini semua orang, bila kita tengok hari ini, ya, bila kita tengok contoh Ustaz Abid Liu membantu orang di luar sana, ya, sebahagian, saya percaya sebahagian daripada sumbangan adalah daripada orang ramai dan sebahagian adalah dari poket beliau. Saya percaya ni, ya. Sebab itu, ya, bila kita tengok, kenapa orang Islam wajib kaya. Sebab bila kita kaya, kita boleh keluar membantu mereka yang tidak mampu. Jadi yang paling kita sedih di sini, kita ada ilmu, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita hati, Allah bagi kita kekuatan, tetapi kita tak guna balik kepada Allah SWT. Sedih kan? Ini yang kita sedih sebenarnya.
Ya. Jadi sebenarnya bila kita nak berjaya, kita nak cemerlang, kita kena buat pilihan. Bila kita buat pilihan, tindakan kita kena selari dengan impian dan pilihan kita. Baru cantik sebenarnya. Ya, balik kepada basic ya. Kita tim-tim yang mengajak orang pakai sihat. Sebab apa saya kata ini kerja dakwah kita. Bila nak ajak orang pakai, contoh pakai stokin lah especially ya, especially stokin ya. Bila nak pakai stokin, kita selalu sarankan mula dengan kaki kanan, bismillah, dengan kalimah bismillah. Bila mengajak orang bismillah, kita mungkin ingat bismillah tu benda yang simple, tetapi kita tak tahu apa ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, hari ini bila kita tak berpuas hati kepada suatu benda, jangan kita luahkan dengan satu niat untuk memberi kesan negatif kepada orang lain. Jangan ya. So jadi hari ni bila kita ajak orang pakai untuk sihat, benda pertama ya, contoh saya nak ajak lah ya, macam mana kita nak bagi lebih ramai customer jatuh cinta dengan perkongsian kita sebenarnya. Bagaimana kita nak ajak customer jatuh cinta dengan perkongsian kita? Pertama, kita kena meraihkan mereka. Bagaimana kita meraihkan mereka? Kita kena hadiahkan doa yang baik-baik di hadapan mereka, bukan dengan menunjuk-nunjuk, tak, dengan keikhlasan kita. Mungkin kita tak pernah ada cara macam tu, kita baru nak mula. Bila kita baru nak mula, mungkin kita rasa kekok, tetapi tak mengapa, sebab kita memerintah diri kita untuk berubah. Kita perintah diri kita untuk berubah. Rugi kan? Sebab kita tak perintah diri kita untuk berubah sebenarnya. Ya. So hari ini bila kita perintah diri kita untuk berubah supaya orang lain boleh ikut perubahan dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah begitu indahnya sebenarnya? Kan? Ya, sebenarnya hidup ni indah. Ya. Ujian tu Allah hantar sebab Allah nak bagi kita reward yang berganda. Tapi macam yang Yong cakap tadi, jangan kita sibuk fikir apa yang Allah nak bagi pada kita. Yang kita sibuk fikir apa yang kita kena buat pada Allah sebenarnya. Ini yang kita kena sibuk fikir, ya. Sebab kita tak boleh nak sibuk fikir apa Allah bagi pada kita, sebab kita ni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah hazza min fadli rabbi. Ya, masih Allah izinkan saat ini untuk terus menggunakan kalam saya mengajak orang untuk dekat dengan Allah asbab produk MXB sebenarnya. Hari ini produk MXB kita tahu ya, membantu melancarkan perjalanan darah. Yang kedua, membantu untuk proses pembuangan yang lebih lancar. Yang ketiga, membantu untuk memberi tenaga. Bagaimana proses tenaga berlaku apabila pelancaran darah berlaku, pembuangan toksin dalam badan makin lama makin cantik, pembuangan makin lama makin cantik, kemudian ion negatif akan tinggi. Bila ion negatif dalam badan kita tinggi, potensial penyakit rendah sebenarnya. Ini konsep yang paling basic. And then kita tanya balik, kenapa kita perlu ada Reborn Cream? Sebab Reborn Cream adalah satu-satunya krim super antioksidan yang membantu untuk buang racun dalam darah, free radical. Ya. Jadi sebenarnya bila kita cerita ya tentang kaya dunia bahagia akhirat, bila kita dah sihat, kita boleh solat luar biasa, kita boleh sujud luar biasa. Ya, hari ini ramai orang nak sihat tetapi dia dah tak nak makan ubat. Hari ini ramai orang nak sihat, dia dah tak mampu nak jogging, dia tak mampu nak exercise, dia tak mampu nak zumba dah. Ya, hari ini ramai orang nak sihat, dia nak ambil shortcut. Dia nak sihat, dia nak ambil shortcut. Boleh nak ambil shortcut, gunalah produk MXB. Sebab produk MXB boleh pakai 24 jam sebenarnya. Bila kita guna produk MXB, yang the best thing, kita akan ajar guna dengan kaki kanan ataupun bahagian kanan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak buka, mula dengan sebelah kiri, alhamdulillah. Semajang pemakaian kita ajar pengguna-pengguna tadi, makcik, pakcik, haji, hajah, ustaz, ustazah, kalau nak guna produk ni, jangan lupa kita kena sentiasa berzikir. Ya salam, ya salam, Allah Maha menyembuh. Produk ni asbab saja. Hari ni tuntutan sihat tu wajib. Sebab kalau kita tak sihat, agak-agak macam mana kita nak ajak orang lain untuk keluar berdakwah? Ya, kita ada ilmu yang banyak, kita ada bakat yang Allah bagi, tapi kita tak sihat. Macam mana kita nak ajak orang keluar berdakwah? Agak-agak malu tak? Malu kita pada Allah sebenarnya. Allah bagi kita macam-macam, tetapi bila kita nak buat pada Allah, kita berkira-kira. Sihat adalah the main important thing dalam hidup kita. Tak ada sihat, tak boleh solat.
Ramai orang boleh solat, tetapi ramai yang mengaku saya solat kadang-kadang tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Sebab pelancaran darah tak berlaku. Ya, ramai orang dia kata okey, ramai orang bagi tahu ada sekarang ni ramai yang dia tunjuk solat adalah satu exercise yang cantik. Betul. Solat adalah satu exercise cantik. Tetapi berapa ramai orang yang boleh solat seperti yang diperuntukkan? Tak ramai. Ya, saya rasa dalam sebelum berlakunya lockdown, saya pergi ke sebuah masjid di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di Negeri Sembilan. Ya, masjid di Negeri Sembilan dekat dengan Stadium Parway. Ya, saya masuk solat Zuhur. Saya masuk solat Zuhur kalau tak silap saya. Masya Allah. Ya, apa yang membuat saya terkejut? Saya yang badan besar ni, Allah izinkan solat berdiri lagi. Masih Allah izinkan duduk tahiyat akhir dalam keadaan normal. Tetapi selepas saya bagi salam, saya tengok di sebelah kiri saya jemaah yang badannya kurus, cantik, muda terpaksa berkerusi. Agak-agak ya, apa kita cakap dalam diri kita? Ya? Kalau saya tengok saja, saya terus cakap, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Zal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kesihatan yang luar biasa buat hamba-Mu ni, Ya Allah. Sesungguhnya dia ingin solat sempurna padamu. Ya. Jadi kita berniat balik pada orang ni. Jadi bila kita tengok macam ni ya, sebenarnya agak benda yang menyedihkan. Tetapi kita yang sihat ni kena berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun lebih dikenali dengan Ustaz Manis. Ya, jazakallahu khair Ustaz ya kerana respon. Terima kasih. Ya betul, jasad sihat, hati kuat, ibadat mantap, doa terangkat, cerah, jalan ke akhirat terbaik. Alhamdulillah Hazami Fadil. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Al-Fadil Ustaz ya. Sebenarnya rindu juga nak jemput Ustaz ya. Doa sangat lockdown ni over. Memang Yong nak jemput Ustaz sebab insya-Allah Yong akan buat program yang tetap bersama Ustaz ya, insya-Allah ya. Jadi ya, so bila kita nak rebut peluang berjaya di dunia, cemerlang di akhirat ni mudah, kita kena buat pilihan sebenarnya ya. So berbalik kepada setiap apa yang kita buat akan didatangi dengan ujian ya. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, sadaqallahul azim. Setiap yang kesusahan disusuli dengan kesenangan. Allah tekankan lagi, setiap kesulitan Allah akan hantar dengan kesenangan. Tetapi bergantung kepada kita usaha atau tidak, kita pilih atau tidak. Bila Allah hantar ujian, kita tak sujud balik pada Allah, kita nak mengharapkan Allah bantu kita, agak-agak macam kita tanya diri kita, layak ke tidak? Ya? Tak malu ke kita? Ya, agak-agak ya, kita tanya balik diri kita ya. Kita nak hak Allah, kita nak kekayaan Allah, kita nak sihat Allah punya, kita nak serba-serbi Allah punya, tapi kita tak sujud luar biasa pada Allah ya. Jangan bagi alasan, oh saya tak pandai ayat ni, kita buat yang asas saja. Buat yang asas. Takkan buat yang asas pun tak mampu. Tak mampu peluang belajar. Ramai ustaz-ustaz yang online ni lockdown period ni, banyak sangat ustaz-ustaz yang buat sharing. Just go ahead, dengar ya. Tetapi sebenarnya kita segelintir di kalangan kita nak berubah, tetapi tindakan mereka seperti mereka tidak mau berubah ya. Amat menyedihkan. Apapun kita terus berdoa kepada sekalian umat Nabi SAW ya, semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk terus memperjuangkan kehidupan kita ya, kehidupan sunatullah ya, menurut yang disarankan, yang diperintahkan oleh Nabi SAW ya, mengajak orang untuk terus sihat ya. Bila kita sihat, kita akan berlapang dada untuk terus mengajak lebih ramai orang dekat dengan Allah, mengajak lebih ramai orang untuk bangun di waktu malam bertahajud kepada Allah. Ini sebenarnya ya. Jadi hari ini Alhamdulillah Hazami Fadli Robi ya, saya tak tahu, dari pagi tadi saya tengok cuaca mendung saja ya. Di area saya ni mendung saja, mendung sangat ya. Okey, apapun bersyukur kehadrat Allah SWT masih diberi kelapangan untuk membuat perkongsian ya. So berbalik kepada
produk ya. Jadi Yung nak sentuh bab produk sebab ramai yang minta Yung sharing tentang produk ya. So itu tadi jawapan kepada soalan hamba Allah tadi. Bila dia kata dia membuat pembelian, kalau kata dia pakai tindak balas dia tak cantik, boleh tak pulang duit? Jawapan dia, kita just be strong dan confident. Jawapan dia, maaf puan, saya tidak pernah memaksa orang membeli dan saya tidak melarang orang untuk membeli ya. Jadi pilihan membeli di tangan puan ya. Jawapan sembuh ni ada pada Allah SWT. Saya hanya mampu apabila berlaku pembelian, saya hanya mampu berdoa dan bermunajat semoga Allah mudahkan urusan kesembuhan puan ya. Tetapi puan sendiri kena mainkan peranan ya. Cerita pakai mula dengan bahagian kanan ya, zikrillahnya, yakin kepada Allah, sujud kena lebih sepanjang pakai produk ni ya. Jadi kita mendidik hati kita untuk mengajar orang dekat pada Allah ya. Okey. Jadi ini sebenarnya, okey. Jadi peluang untuk berjaya di dunia cemerlang di akhirat mudah, ya. Kalau kita tepuk dada tanya selera nak makan, ya, okey. Ni lockdown ni makan tak payah cakap lah, semua orang makan, ya. Dan yang kita kena ingat, ramai orang yang tak makan. Kita kena ingat ramai orang yang tak makan. So kepada yang berpuasa hari ini, selamat berpuasa ya. Semoga Allah makbulkan doa kita yang berpuasa hari ini ya. Semoga Allah habiskan ujiannya pada kita makhluknya dengan makhluk yang bernama COVID-19 ni, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi ada yang nak bertanya soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syurga Yati ya, semoga terus dalam limpah rahmat dan kasih sayang Allah ya. Okey, jadi ya, berbalik kepada kita ya, kita dalam kita mencari kekayaan dunia, kita nak bahagia akhirat ya, kita kena bertindak luar biasa. Number one, yang pertamanya kita kena pasang niat yang betul. Yati, sahabat syurga, berapa harga ubat? Yung tak jual ubat. Okey, ini pakaian rawatan ya, rawatan refleksologi. Dia ada stokin, dia ada seluar ya, dia ada krim, dia ada lutut, dia ada macam-macam. Okey, nanti Yati boleh terus ke messenger Yung akan bagi detail tentang produk, insya-Allah ya. Sekarang pula ada offer ya, kalau kita nak beli produk dengan tanpa membayar stokin, kita boleh dapat free stokin. Nanti Yung akan bagi harga produk di messenger. Boleh direct messenger dengan Yung ya. Sebab sekarang ni waktu live ni Yung lebih kepada untuk sharing bagaimana kita nak rebut kaya dunia, bahagia akhirat. Insya-Allah ya, insya-Allah. So masya-Allah, tabarakallah, hari ni Allah bagi peluang kita untuk terus mengguna kalam kita demi kebaikan dunia dan akhirat ya. Okey. Jadi kepada sahabat-sahabat syurga yang dimuliakan Allah, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dikasihi seluruh penduduk langit dan bumi ya. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah hazamin fadli rabbi. Hari ni kita kena perintahkan diri kita untuk berubah. Ya, kita kena perintahkan diri kita untuk berubah ya. Hari ni kita kena rebut peluang, sebab peluang yang datang 24 jam semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang datang tu Allah peruntukkan kepada kita ya. Jadi hari ni kita tengok berapa ramai yang gunakan period lockdown ni untuk semayang berjemaah, berapa ramai yang menggunakan period lockdown ni untuk habiskan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berapa ramai yang menggunakan period lockdown ni untuk bersihkan hati dia ya. Okey. Jadi ada satu pengalaman seorang sahabat ya, saya didatangi oleh seorang sahabat syurga. Alhamdulillah, beliau orang yang baik. Yalah, semua ni orang yang baik ya, semua orang yang baik ya. Jadi bila dia datang, dia tanya soalan pada saya satu. Dia kata, Yung, dia kata, saya cuba nak bangun solat tahajud, dia kata, tapi saya selalu gagal untuk bangun tahajud, dia kata ya.
Saya selalu bangun saya jaga waktu malam, tapi saya akan tidur balik. Saya tak dapat bangun solat, dia kata. Kenapa? Dia kata. Saya dah buat semua, dia kata. Saya dah buat semua. Saya dah buat solat on time, saya jaga zikir saya, ke mana pergi pun saya tetap mengajar hati saya untuk berzikir. Dan saya terus bagi jawapan mudah saja. Saya kata sebab di waktu siang tu kita ada dosa dengan Allah. Jawapan dia senang. Saya kata sebab waktu siang tu kita ada dosa dengan Allah. Bila waktu siang tu ada dosa dengan Allah, malam tu kenapa tak dapat peluang untuk bertahajud? Sedih tak? Agak-agak. Bila kita tak dapat bertahajud di waktu malam hari tu, kita paksa diri nak bangun tapi tak dapat bangun, macam umpama Allah tak nak jumpa kita. Sedih tak agak-agak? Mestilah kita sedih. Sebab kita ada ilmu, kita tak praktikkan. Kita dah praktikkan, kita tak beramal. Bila kita tak beramal, bila kita beramal, kita tak istiqamah. Semuanya sekerat jalan, hangat-hangat teh ayam. Ada orang yang dah beramal, dah istiqamah, dia tak sebar-sebarkan. Benda ni kena sebar-sebarkan. Kena sebar-sebarkan. Seperti Ustaz Muhammad James bagi tahu, kita tak boleh nak sampaikan melalui perbuatan mulut kita guna dengan perbuatan kita, akhlak kita. Macam mana? Macam semalam bila beliau berkongsi tentang cerita seorang makcik, apabila makcik tu pergi mendengar kuliah beliau, makcik tu menangis. Jadi bila ditanya pada makcik tu, lebih kurang cerita dia macam ni lah. Kalau nak dengar detail, boleh saya punya wall pun saya ada forward dia punya sharing kuliah dia semalam. Bila dia cerita, makcik tu bagi tahu dia sedih, suami dia tak solat lah, suami dia tak pergi masjid lah, lebih kurang macam tu. Dia sedih. Jadi setiap kali bila suruh solat, suami jadi itu suami ketua keluarga. Kalau suami tak boleh nak bimbing isteri, macam mana? Okey. Jadi bila dia bagi tahu, mudah saja dia kata. Macam mana? Dengan kita mengubah banyak cara, antara dia letak majalah-majalah yang lebih kepada Islamik, tampal arahan hukum meninggal solat, hukum meninggal solat. Jadi ini salah satu idea. Nampak bila kita dekat dengan Allah, Allah akan bagi kita idea yang baik-baik. Allah akan bagi peluang yang baik-baik pada kita sebenarnya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni peluang kena rebut. Sebab peluang ni Allah punya. Jangan sampai Allah tarik peluang tu daripada kita sebenarnya. Sama juga macam sihat. Peluang sihat Allah dah bagi. Bila peluang sihat Allah dah bagi, macam mana kita nak guna mulut kita untuk kebaikan? Macam mana kita nak mula tangan dan kaki kita untuk kebaikan? Bila kita dah boleh berdiri, kerapkan berdiri lama. Bila kita dah boleh duduk lama, dah boleh lipat kaki, tak ada kebas-kebas, kerapkan duduk tahiyat akhir. Bila kita dah nampak, ada orang bila dia kata, saya sujud lama rasa nak tercabut kepala. Bila dia dah dapat kesihatan tu balik, sujud selalu balik. Sebab hari ni kita kena ingat, semua yang kita minta tu Allah bagi. Tapi bila Allah bagi, kita tak guna untuk dia balik, dia ambil balik lah. Lebih baik dia bagi pada orang yang hamba dia yang nak guna untuk dia. Ni kita kena ingat. Nampak tak? So ini kita kena faham. So jadi bila kita tak ada ilmu, kita rebut untuk dapatkan ilmu. Bila kita ada ilmu, kita kena praktik. Lepas kita praktik, kita kena beramal. Lepas beramal, kita kena istiqamah. Bila istiqamah, kita sampai menyampaikan. Tak banyak, sedikit, insya-Allah. Sebab apa? Apa saja kehidupan kita hari ni, there is no reason. Tak ada alasan yang kita kata kita tak ada masa. Setiap perbuatan kita 24 jam mandatori. Kena ingat, 24 jam mandatori untuk Allah. Bila Yung sebut 24 jam mandatori untuk Allah, bukan sebenarnya 24 jam tu kita duduk atas jadah aja. Bukan 24 jam tu Quran aja. Tak. Sebab tidur tu pun ibadah. Tapi tidur tadi macam mana kita nak bawa dalam bentuk ibadah? Sebelum masa nak tidur kena niat, ya Allah, bagi aku rehat sebentar untuk Engkau. Semasa nak tidur tu pun kita duk layar, duk main-main, dak astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, duk istighfar sebab terus terlena. Itu pun salah satu. Jadi so kita kena rebut peluang. Sebab hari ni untungnya orang yang nak berubah kerana Allah.
Sebab ini ada disebut dalam surah Asy-Syam. Surah Asy-Syam ayat 9 ya. Ya, sesungguhnya beruntungnya bagi mereka yang mensucikan jiwa. Surah Asy-Syam ayat 9 ya, boleh rujuk ya. Untungnya orang yang nak mensucikan jiwa. Untungnya kita bila kita perintah diri kita untuk berubah. Untungnya kita bila kita terasa nak solat on time. Untungnya kita bila kita nak buat bisnes, kita mula nak cakap, nak bagi tahu dia ni lah, macam mana nak cakap kat makcik ni, makcik pakai kaki kanan, bismillah ya. Mesti dia takut, makcik tu kata apa, ingat kau ni nak jual produk ke nak ajar orang agama. Memang benda macam ni akan kena. Benda ni standard. Tetapi ingat, jangan kompromi dengan kerja untuk Allah. Bila kita kerja untuk Allah, jangan kompromi dengan diri kita. Maksud bila kita buat kerja untuk Allah, jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita takut. Sebab selagi namanya kita barisan-barisan pejuang untuk ke akhirat, buat kerja kerana Allah, kerana Islam, jangan risau. Belakang kita, depan kita, atas kita, bawah, kiri, kanan kita, semua ada Allah. Tak payah risau. Sebab itu sepanjang masa kita buat kerja, zikir dalam hati tu jangan putus. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Banyak zikrullah kita boleh buat sebenarnya. Banyak sangat zikrullah kita boleh buat. So jadi bila kita ambil peluang, bila kita ambil peluang untuk mengajak orang sihat, pertama kita kena menghargai mereka. Bagaimana nak menghargai mereka? Pertama, kita buka dengan umul kitab. Kita doakan mereka, kita memberi kebaikan pada diri mereka. Kita kena cerita, hari ni Allah bawa kita berjumpa mereka sebab Allah nak bagi mereka peluang sihat. Kita kena sebut benda ni. Hari ni Allah bawa saya jumpa makcik, Allah hantar sihat sampai depan pintu. Ini peluang untuk makcik sihat. Ini kita ajak orang sihat. Sihat ni penting. Sebab itu bila orang tanya dengan saya, kenapa saya ambil peluang produk ni untuk sharing di luar sana? Sebab produk ni mudah. Bayangkan 13 tahun saya terlibat semata-mata kerana dakwah. Ini dakwah saya. Ajak orang sihat. Jadi saya selalu pesan, makcik, pakcik, dah pakai sihat, kena solat on time. Kena hari-hari, jangan miss baca Al-Quran. Paling-paling malas pun jangan tinggal 10 ayat surah Al-Qaf tu. Ayat 10 ayat awal surah Al-Qaf tu paling-paling jangan tinggal. Hari-hari kena buat. Sebab kita takut fitnah Dajjal. Okey, kita pesan lagi. Ingat makcik pakcik, kalau dah sihat, tak buat apa yang saya bagi tahu ni, Allah ambil balik nikmat sihat tu. Sebab hari ni kita sihat untuk Allah. Bila sihat untuk Allah, solat, baca Quran, keluar buat kerja. Dalam kita keluar buat kerja, sepanjang perjalanan kita nak keluar rumah, sebab itu kita ada doa-doa yang kita wajib beramal. Bila doa yang wajib beramal, maksud dia kita 24 jam dekat dengan Allah. Ni nak keluar rumah, nak pergi kerja ni, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Hari ni aku nak pergi kerja, Ya Allah, mudahkan urusan aku. Berilah sepanjang pekerjaan yang aku laksanakan, hati aku terus berzikir pada Engkau, Ya Allah. Kan ibadah namanya. Usaha mencari rezeki itu kan perintah yang diberi oleh Allah, serta perintah yang dihantar oleh Nabi SAW. Itu saja. Kalau kita pergi buat kerja aja mengharapkan gaji yang cukup tu saja, kita melanggar perintah yang lain pun tak boleh juga. Sebab rezeki yang dijanjikan perintah daripada Allah. Usaha mencari rezeki pun perintah daripada Allah dan perintah daripada Nabi SAW. Ini kena ingat. Sebab itu hari ni kita ambil peluang bisnes ni, ini usaha mencari rezeki. Tambahan. Sebab kita tengok di luar zaman-zaman Nabi SAW, para sahabat yang kaya raya, contoh cerita Abdurrahman Auf. Saya sampai hari ni saya sentiasa suka sangat cerita Abdurrahman Auf. Saya memang cukup suka cerita Abdurrahman Auf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hazami fadli Rabbi. InsyaAllah sebab Yung tak nak live panjang-panjang. Bukan apa, sebab bagi had juga nanti Kang ada tersalah cakap, Kang nak menjawab dengan Allah pun satu juga kan. Okey. Jadi InsyaAllah kepada yang belum mendapatkan produk weekend, boleh terus ke messenger saya. InsyaAllah saya akan bagi penerangan.
keterangan ya kepada yang dah dapat produk, jangan lupa pakai istiqamah, pastikan jemur produk di waktu yang ditetapkan, especially macam waktu duha, waktu pagi ya. Waktu pagi ni bagus sebenarnya ya. Waktu duha ni cahaya pagi tu dia ada vitamin D, dia ada vitamin E yang membantu untuk upgrade kita punya keaktifan produk kita lebih tinggi sebenarnya ya. Jadi itu kalau nak jemur waktu pagi. Kalau nak jemur waktu petang pun boleh, tak ada masalah. Cuma bonus pagi tadi tu tak dapat lah, sebab lepas waktu petang tu dia memang ada FIR, tetapi kita nak yang kualiti. Sebab itu kita ni nak banyak benda bab baik ni kita kena tamak baik, tahu benda ni, tahu contoh dia, kalau kita buat benda ni lebih, kita dapat lebih, buatlah lebih, apa salahnya ya. Okey, pakai sentiasa siang dan malam. Amalan minum air ya, amalkan minum air mineral yang cukup ya, sebab badan kita mineral ni bantu untuk support tulang-tulang kita ya. Ada orang dia ada jawapan dia pula, boleh dapat mineral daripada buah-buahan, daripada sayur. Betul, berapa kerap kau makan buah, berapa kerap kau makan sayur ya. Kalau kita tak ada kebas-kebas, kita makan buah, makan sayur, insya-Allah dia jadi penyerapan. Tapi kalau ada kebas-kebas sekali-sekala, maksud dia proses penyerapan dalam badan kita tak cantik. Ini kita kena faham ya. So jadi kita kena ingat, peluang nak sihat hari ni mudah sangat sebenarnya ya. Peluang nak sihat mudah sebab apa? Kita diberi pilihan untuk rebut peluang sihat ya. Jadi kena ingatlah seperti yang Nabi SAW sebut ya dalam satu hadis baginda SAW ya, hadis Ibnu Naim Ibnu Mubarak ya, sihat sebelum sakit. Ya, jadi ingat ya, kita kena selalu menghadiahkan umul kitab ya, Al-Fatihah buat diri kita ya, jiwa kita, roh kita rindu kan makanan-makanan rohani yang sebegini ya. Kita kena selalu hadiahkan Al-Fatihah ya. Yang dalam proses lockdown ni tengok ramai sangat keluar mesej-mesej boring lah apa. Sebenarnya kalau kita guna masa kita 24 jam untuk Allah, tak ada istilah boring. Cuma kita hilang value hablum minan nas tadi sebenarnya. Kita rasa hilang hablum minan nas tadi sebab kita dah mula tak jumpa saudara-saudara kita dah tak mula jumpa kawan-kawan kita. Ini yang kita kata tadi, dua benda yang kita kena jaga, hablum minallah, hablum minan nas. Bila berlaku lockdown, kita dah tak dapat jumpa kawan-kawan, maka terasalah hilangnya hablum minan nas tadi. Dah mula rasa hilang. Masa tu baru terasa rindu kawan-kawan ya. Masa kita ada kawan-kawan, masa kita jumpa kawan-kawan, berapa banyak kita manfaatkan masa-masa kita dengan kawan. Ajak kawan dekat dengan Allah, ajak kawan datang balik dekat dengan Allah ya. Kenapa ya? Ada berapa ramai di kalangan kita pula nak ajak kawan tutup aurat pun takut. Allahu Akbar, ya Rabbi, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram. Na'udzubillah min zalik. Kalau mulut kita takut nak ajak kawan kita tutup aurat, agak-agak di mana kedudukan kita depan Allah nanti. Aurat, bukan bila kita ajak dia tutup aurat tu kita baik, tak. Sebab kita ajak dia tutup aurat sebab kita nak ajak dia sama-sama pergi syurga. Kita nak ajak dia sama-sama pergi syurga. Kita ajak dia ambil peluang dunia untuk akhirat sebab kita sama-sama nak pergi syurga. Hari ni kau cakap kau nak masuk syurga, jom. Ya, tak pandai belajar, dah belajar beramal, dah beramal istiqamah. Bila dah istiqamah, sebar-sebarkan. Itu saja. Yang nak dengar, alhamdulillah. Yang tak nak pun alhamdulillah. Sebab hidayah tu milik Allah, kita tak boleh paksa. Tetapi sebagai makhluk Allah, yang Allah bagi senjata kita, the power of doa, jangan pernah berhenti berharap. Sebab the power of doa ni besar, the power of doa ni luas, the power of doa ni terlalu kuat. Nama pun the power of doa. The power of doa ni hanya boleh berlaku bila kita, hati kita dengan Allah kita yakin 100%. Ya, apa saja kita buat dalam hidup ni kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi alhamdulillah hazza min fadli rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkanlah basah lidah kita dengan zikrullah ya. Semoga di setiap rumah dengan zikir-zikir dari rumah ke rumah menjadi satu vibration untuk melawan makhluk yang bernama COVID-19 keluar daripada bumi Allah ini ya. Betul, COVID-19 makhluk yang Allah hantar berhadapan dengan makhluk Allah yang bernama manusia. So kita kena ingat, makhluk Allah yang bernama manusia ni Allah bagi akal. Allah bagi akal. Akal kita
kederat kita. Kederat yang ada ni pun Allah punya. Allah bagi lagi, pinjam. Allah pinjamkan kederat dia pada kita. Apa lagi? Kita tak ada apa. Yang kita nak bawa hari ni apa? Yang kita nak bawa hari ni, bawa buat kerja untuk Allah. Jadilah hamba Allah yang luar biasa, insya-Allah ya. Okey, so kepada semua tim MXB, good luck, all the best. Yung doakan semoga kalian terus mencari redha dan rahmat Allah dalam perjuangan bisnesku, dakwahku ya. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah risau. Lockdown tidak menghalang kita untuk lock kita punya komunikasi dengan sesama sahabat di luar sana sebenarnya ya, insya-Allah ya. Jadi perbanyakkan zikir-zikir yang telah kita sama-sama berkongsi ya, yakin dengan janji Allah ya, yakin dengan usaha yang dijanjikan ya. Ingat, rezeki memang dah tertulis ya, rezeki yang Allah dah tulis satu, dan rezeki kepada perbuatan pun Allah janjikan ya. Kena ingat, rezeki kita berzikir, rezeki kita berselawat ya, rezeki kita istighfar, rezeki kita bersangka baik, rezeki kita berdoa ya. Bila kita gabungkan semua perbuatan ni, itu yang menjadikan kita hamba Allah yang luar biasa. Kita kena rebut peluang jadi hamba Allah yang luar biasa ya. Kekayaan di dunia hanya boleh menyelamatkan kita kalau kita guna kekayaan ni untuk akhirat. Ni kena ingat ya. Kalau kita kekayaan kita, rumah besar, kereta besar, tetapi kita tak manfaatkan untuk akhirat, kita penat. So investment hari ni dalam hidup kita 24 jam apa saja kena untuk akhirat. Yang mana yang rumah besar-besar tu, yang mana selalu sebelum ni tak buka kepada kawan-kawan untuk datang duduk bermusyawarah, belajar ilmu bisnes dekat dengan Allah ya. Kita rebut peluang. Ini sebenarnya ya. Okey, jadi amalan-amalan yang kita buat, kita kena teruskan. Biar amalan yang kita dapat tu sedikit, tetapi istiqamah, keyakinan kita luar biasa kepada Allah SWT. So mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah tu daripada saya, hamba yang serba kekurangan. Walaupun kelemahan ini Allah izinkan, saya tidak akan pernah memilih untuk menjadi hamba Allah yang lemah. Saya nak memperjuangkan hak Allah, saya nak memperjuangkan Islam kerana Allah, dan saya nak memperjuangkan sihat yang Allah bagi ni untuk Allah SWT ya. Jadi ingat, macam biasa, tidak ada doa yang tidak dimahbulkan, tidak ada usaha yang tidak mendatangkan hasil. Kalau kita istiqamah dan tawakal, janji Allah itu pasti luar biasa dan cukup lumayan. Amin amin ya rabbal alamin. So kita doakan semoga fasa 2 ni berakhir segera dan kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa untuk terus menziarahi saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan nasihat dari sudut kesihatan. InsyaAllah sekian dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya Yung Mazlina Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kalian di puncak kejayaan dunia dan akhirat. Ma'asalamah.